Hai. Hai. Okay, ada pun. Sorry lambat ada problem sikit tadi. Oh, it's okay Zati. Biasalah tu. Okay, boleh start tak? Okay, boleh Zati. Boleh. Silakan. Okay. So first of all, dekat kita punya viewer boleh tengok video ni, boleh tengok live ni and boleh share kalau sebab hari ni kita akan share banyak benda yang berguna untuk ibu-ibu yang dalam menunggu hari kalau macam nak bersalin kan. Ya. Ataupun ibu yang sekarang ni tengah berpantang ke kan. So boleh share live ni dekat your timeline and also dekat any group supaya orang lain pun dapat manfaat yang sama. Okay? So hari ni kita nak bincangkan topik mengenai bersalin dan berpantang sewaktu COVID. So nama saya Zati, saya daripada Shopee. So hari ni kita nak, kita terpanggil lah untuk buat live ni sebab kita tahu yang ramai followers kita, followers Shopee sendiri merupakan orang yang ada kalangannya sedang mengandung ataupun dah bersalin, betul tak? So dengan situasi wabak sekarang ni, kita nak jemputlah orang yang kita rasakan sangat sesuai untuk buat, untuk bagi maybe ceritakan pengalaman dia dalam sewaktu dia bersalin dan berpantang dalam situasi yang sekarang ni. So sebab tu kita panggil Puan Syafa untuk bagi talk ni. Talk ke Syafa? Boleh lah talk lah kan. Boleh lah so called talk lah untuk bagi tahu cerita pengalaman Syafa sendiri. Okay, kalau nak tahu Syafa ni adalah seorang kaunselor laktasi bertauliah dan juga moderator HBM Group Happy Breastfeeding Malaysia. Saya rasa ni group ni ramai orang tahu sebab group ni sangat popular lah dalam kalangan mamis. Biasa kalau hari-hari tu ada je yang soalan mamis akan tanya kat dalam group ni. So kita rasa Syafa ni orang yang macam mana sesuai untuk kita tanya sebab memandangkan Syafa sendiri baru bersalin kan bulan lepas. Ya. Bulan 3 ya? Syatira. Ya, Syatira. So cute. Nanti tengok waktu Syafa bersalin, pula gambar Syatira Syafa ada post kan. So congratulations. Thank you. Okay, siapa yang ada nak tanya soalan boleh terus tanya dekat kita sebab
kita akan jawablah soalan anda semua. Okay. So siapa nak tanya dekat Syafa boleh tanya, so Zati akan bacakan nanti. Okay, so Syafa boleh Zati start? Boleh, silakan. Okay. Okay, so soalan first Zati nak tanya, macam Syafa sendiri merupakan seorang ibu yang baru lepas bersalin. So waktu Syafa bersalin ni bulan Mac merupakan bulan yang waktu ni wabak COVID-19 tengah, memang orang kata macam banyak sangat meningkat, betul tak? Betul, so, betul. Apa perasaan Syafa waktu tu? Sebab daripada bulan Februari dengan Mac kan kes dah makin meningkat. Jadi apa perasaan Syafa bila nak bersalin tu? Macam rasa takut ke, rasa macam risau, aku ni macam mana dengan baby, macam tu. Okay, thank you Zati. Alright, actually due date Syafa masa tu adalah pada 3 Mac, 2020. Okay, tapi Syafa overdue lah, baby still tak nak keluar walaupun dah 3 Mac. So lanjut sampai post date, 40 weeks and 5 days baru baby keluar. So Syafa bersalin pada 8 Mac 2020. So masa awal Mac tu masih pada peringkat awal wabak lah, COVID-19. Masa tu belum lagi perintah berkurung, belum lagi ada sekatan. Okay, so walaupun masih di peringkat awal tapi COVID-19 dah mula menyerang lah. Masih orang kata sedikit sebanyak menimbulkan kerisauan lah, sebab lagi-lagi ibu-ibu yang hamil ni risikonya adalah lebih tinggi kan. So memang ada kerisauan tapi kita tawakal lah. Okay, just hanya berdoa semoga semuanya dipermudahkan, tak ada apa-apa jangkitan ke atau kerisauan dan sebagainya. So alhamdulillah Syafa deliver baby 8 Mac hari tu. Deliver baby dalam labor room ditemani suami, dan juga dipermudahkanlah urusan bersalin secara normal. Seorang baby girl 3.16 kg di hospital Bainon Ipoh. Okay, so the way Syafa overcome rasa takut tu macam positif je lah macam tu. Ya, nak tak nak sebagai seorang ibu ataupun bakal-bakal ibu yang lain, kita kena positif lah, sebab kita tak tahu apa je dugaan yang bakal kita hadapi. So nak tak nak kita terpaksa positif dan cuba kuatkan diri supaya kita dapat tempuhi apa jua keadaan dengan baiklah. Okay, so sebab tu kita selalu dipesan masa dalam labor room tu banyakkan berzikir, ingat Allah, supaya kita dapat, orang kata sedikit sebanyak dapat mengurangkan rasa takut, rasa gementar dan sebagainya. Sebab yelah kita semua tahu kan COVID-19 ni orang kata wabak yang boleh membawa maut. Semua orang takut. So kita ambillah langkah-langkah berjaga-jaga, langkah-langkah yang boleh mengelakkan kita daripada terkena jangkitan ni. Okay, Syafa, nanti nak tanya, Syafa clear? Okay, macam Syafa sekarang breastfeed tak? Ya, Syafa memang masih fully breastfeed lagi baby yang baru saja dilahirkan ni. Dah hari ni 30 hari dah. Dah hari ke-30. Alhamdulillah. Yeah. Okay, so nanti nak tanya, ada beza tak macam daripada segi dulu dengan sekarang? Maksudnya sekarang kan baby dalam situasi macam sekarang lah, COVID kan. Jadi betul. Jadi Syafa ada tak ambil langkah yang maybe lebih berjaga-jaga ke, atau sama je semua baby daripada anak yang first sampai yang sekarang? Memang ada beza sangat Zati, sebab bila adanya wabak COVID-19 ni,
kita jadi sangat takut, kita jadi lebih orang kata kadang-kadang tu sampai tahap paranoid lah juga. Takut nak keluar, even nak pergi klinik pun kadang takut selamat ke nak jumpa doktor, nak pergi klinik walaupun untuk check up. So as a breastfeeding mom, kali ni Syafa ambil langkah berjaga-jaga yang lebih daripada selalu, di mana setiap kali kita nak pegang baby ataupun setiap kali nak breastfeed, memang pastikan cuci tangan dulu. Kalau kat rumah cuci tangan dengan sabun lah. Setiap kali nak pegang baby, setiap kali nak breastfeed, cuci tangan dulu, bersih-bersih dengan sabun. Kalau dekat luar tak ada pilihan, kita guna hand sanitizer lah untuk pastikan tangan sentiasa bersih. And then kalau macam terbatuk ke ataupun nak terbersin ke, amalkan etika batuk dan bersin yang betul lah. Janganlah pula kita bersin ataupun batuk dekat depan baby tu pula kan. So kita nak elakkan lah juga kan. So lagi satu, itulah hashtag stay at home. Jangan keluar jika tak perlu. Kan? Yes, stay at home. Jangan keluar. Tak kira lah nak pergi beli apa-apa pun, apa-apalah nak keluar pergi beli barang ke, kalau ada barang dah habis ke apa, tak perlulah kita yang keluar. Boleh mungkin pass pada husband ataupun siapa-siapalah yang ada boleh membantu untuk beli barang. Even kita ada runner pun kan boleh tolong untuk beli barang. Okay, and then lagi satu, memang Syafa tak terima langsung pelawat lah. Tak kira lah jiran sebelah rumah ke, jiran depan rumah ke, memang tak terima mana-mana pelawat pun, even sebelah rumah, depan rumah, tepi rumah, apatah lagi saudara mara, memang tak terima sebab nak kurangkan risiko, sebab kita tak tahu sesiapa pun boleh jadi pembawa. So kita tak nak lah, bukan setakat kita menjadi mangsa, lagi-lagi anak kita yang baby kan. So nak elakkan risiko tu, kita tak terima langsung pelawat lah buat masa sekarang. And then make sure juga kalau macam kita ada gejala macam batuk ke, sesama, rasa nak demam, cepat-cepat dapatkan nasihat daripada doktor. Pergi buat check up lah, sebab kita tak tahu kan, macam Syafa cakap tadi, sesiapa pun boleh jadi pembawa. Even kita sendiri yang keluar ke klinik kesihatan ke, keluar ke hospital ke, kita boleh juga dapat jangkitan tanpa kita sedari. Okay? Betul, sebab COVID ni ada orang yang tak ada gejala tapi dia boleh infect dekat ramai orang. Macam betul. Baru semalam ke hari ni yang kes daripada Itali tu yang dia betul Zati. Dia negatif tapi dia boleh infect like 37 orang kan. So macam ramai betul. walaupun dia tak ada gejala. Kes tu di Sarawak. Betul. Oh, di Sarawak. Okay. Okay, so macam Syafa protect diri Syafa ikutlah saranan yang KKM and WHO sendiri dah berikan panduan lah, macam basuh tangan, everything semua kan. Okay, so macam kalau itu cara Syafa dekat rumah, kalau macam sekarang kan baby baru 30 hari so macam mana Syafa pergi klinik, macam ambil vaksin untuk anak ke, macam masih pergi tak? Atau itulah masih pergi? Untuk check up ataupun vaksinasi, so far KKM keluarkan arahan bolehlah ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang berpantang untuk dapatkan rawatan ataupun follow up untuk check up jaundice, ataupun untuk dapatkan vaksinasi di klinik-klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan lah. Tak ada masalah. Syafa masih pergi untuk follow up jaundice sebelum ni, masih pergi macam biasa. Tapi macam kita kena aware jugalah langkah-langkah berjaga-jaga macam tadi tu. Kena bawa sanitizer, untuk sentiasa pastikan kebersihan tangan, and then kalau boleh pakai mask lah, untuk langkah berjaga-jaga. Okay, and then lagi satu, even kalau kita pergi klinik atau kesihatan ataupun hospital untuk dapatkan check up ataupun vaksinasi, sebenarnya KKM sendiri ada inisiatif mereka sendiri. Bila kita sampai je dekat klinik kesihatan tu sendiri, sebelum kita masuk dekat pintu utama tu, dia memang ada kaunter saringan. So dia akan check suhu ibu dan juga anak untuk pastikan tak ada gejala demam. And then ibu kena pakai sanitizer, memang disediakan oleh petugas kesihatan di situ. Jika lepas suhu yang ditetapkan tak ada gejala, barulah kita dilepaskan masuk ke klinik kesihatan untuk dapatkan rawatan.
Okay, so maksudnya kalau yang ada gejala dan sebagainya, dia akan asingkan di tempat isolasi untuk prosedur seterusnya lah. And then bila kita masuk dalam klinik kesihatan ataupun hospital pun, tempat-tempat duduk tu dia dah siap-siap dah marking tempat mana yang boleh duduk, tempat mana tak boleh duduk. Yes, dia ada social distancing. Dia ada jarak sosial lah, so tak perlu risau macam duduk dekat sebelah orang demam ke, duduk kat sebelah orang sesama ke, tak. Sebab dia memang dah mark siap-siap dekat seat, dekat kerusi, mana yang boleh duduk, mana tak boleh duduk. So memang ada social distancing dekat situ. KKM sendiri memang dah ambil langkah-langkah berjaga-jaga. So untuk mamis, ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang berpantang, jangan risau untuk pergi ke klinik kesihatan untuk follow up jaundice, untuk dapatkan vaksinasi ataupun untuk check up kehamilan, sebab KKM sendiri memang dah ambil langkah inisiatif untuk memudahkan ataupun mengelakkan risiko kepada ibu-ibu hamil dan juga ibu berpantang daripada COVID-19 ni. So kalau boleh jangan skip ya check up kehamilan, dan juga jangan skip kalau kita ada check up jaundice anak lah, especially sebab kita nak pantau kan tahap jaundice anak tu macam mana, makin turun ke, makin naik ke. So jaundice monitoring di kalangan ibu berpantang dan bayi sangat-sangat penting, jangan skip. Okay, so macam Syafa sendiri hari tu memang ada pengalaman lah, baby memang ada jaundice, so check up every 3 days. Memang pergilah tanpa gagal sampai doktor discharge lah daripada check up untuk jaundice. Maksudnya jaundice anak tu reading makin menurun, berat anak tak ada masalah, so dah tak perlu lagi follow up untuk check up jaundice anak. So lagi satu, untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang berpantang, jangan risau. Untuk KKM sendiri, lepas je ibu-ibu hamil tu bersalin, tak kira lah di swasta ataupun kerajaan, sebaik sahaja deliver baby dan discharge, okay, hospital akan keluarkan satu surat untuk ibu ataupun ayah tu sendiri untuk laporkan ke ibu tersebut telah pun bersalin di klinik kesihatan yang berdekatan dengan rumah lah ataupun tempat yang kita berpantang. Macam Syafa sendiri, Syafa bersalin di Ipoh tapi berpantang di Serendah. So hospital Ipoh ada keluarkan satu surat untuk Syafa ataupun suami, paskan surat tersebut pada pihak klinik kesihatan berdekatan macam rumah mak di Serendah. So di klinik kesihatan Serendah kita paskan surat tu untuk maklumkan kita akan berpantang di sini. So pihak klinik kesihatan aware ada ibu berpantang di kawasan mereka dan mereka akan buat lawatan 10 hari ya ke rumah ibu berpantang. Memang ada dekat dalam buku pink tu, kalau tengok dia bila dia buat lawatan pun dia akan minta bila nurse buat lawatan ke rumah, dia akan minta buku kelahiran anak dan buku pink yang ibu pergi check up untuk diorang catatkan keadaan ibu, kesihatan ibu hari tu macam mana, ukuran rahim berapa, keadaan payudara macam mana, keadaan jahitan di perut ataupun di bahagian sulit tu okey ke tak. Memang untuk 10 hari, dia ada hari-hari lah, daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, and then dia ada selang hari, hari ke-15 until hari ke-20 lah. Hari ke-20 tu adalah hari ke-10 yang nurse datang check up, and that is the last day lah yang nurse akan datang ke rumah untuk buat check up, dan seterusnya check up seterusnya ibu sendirilah akan ke klinik kesihatan masa check up baby yang sebulan. Check up baby sebulan tu check ibu dan juga check anak lah untuk vaksinasi sekali, vaksin yang sebulan. So jangan risau, KKM sendiri memang banyak langkah-langkah yang diorang dah buat untuk membantu ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu pantang. Jadi ikut sahaja arahan dan saranan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, so macam yang Syafa cakap tadi kan ada surat laporan. Jadi surat laporan tu pun boleh pakai untuk pergi yang selepas hari ke-10 ni kan, boleh pakai lagi lah surat tu dan bawa buku pink. Kalau macam contoh kena tahan dengan polis kan, polis tanya, so bagi surat laporan tu je lah. Okay, untuk ibu yang nak pergi check up, tak kiralah check up follow up jaundice anak ataupun check up sebulan dan berapa-berapa semua tu, pengenalan dirinya senang, 2 benda je.
buku pink ibu hamil dan juga buku rekod anak yang warna pink ataupun merah macam tu untuk baby girl dan buku warna biru untuk baby boy. Bawa je dua tu sebagai orang kata bukti lah untuk mak tu pergi check up ataupun bawa bayi untuk follow up jaundice. Sebab dekat dalam buku tu sendiri memang ada tulis tarikh bila kena follow up, tarikh bila kena datang bawa anak, tarikh bila kena datang untuk vaksinasi, memang lengkap dalam buku tu ditulis. Untuk klinik kesihatan, even kalau pergi swasta pun memang doktor akan tulis tarikh bila kena datang, tarikh bila kena buat follow up. So jika ditahan ketika Sekatan Jalan Raya, boleh tunjuklah buku tu sebagai bukti ibu dan anak keluar untuk pergi check up lah ataupun suami nak hantar kan. So maksudnya dalam kereta lebih dari seorang. So boleh gunakan buku-buku tu sebagai bukti lah untuk pergi jumpa doktor disebabkan ada urusan check up lah dan sebagainya. Okay, faham. Sebab Zati pun macam pelik lah kan, kalau macam Zati kalau nak pergi kerja kan, nanti polis akan minta ada satu surat. So macam kalau ibu yang bersalin ni, kita tak tahu macam mana kan dia punya prosedur dia. Sama ada macam boleh terus pergi ke atau tak maksudnya terus pergi tu tak payah surat atau ada something yang laporan lah macam Syafa cakap tadi tu. Itulah, bawa dua tu je. Buku anak, buku ibu. Tu memang pengenalan dirilah untuk ibu hamil ataupun ibu berpantang. Bawa dua tu je sebagai bukti lah jika ditahan masa Sekatan Jalan Raya lah. Jika tak tahan, lagi senang kan. Kalau tak lalu Sekatan Jalan Raya lagi senang. Betul. sebab sekarang ni kat mana-mana dah ada sekatan, betul tak? Sebab kita dah fasa ke berapa kan, kedua macam tu. Even macam rumah Syafa sendiri dekat sangat dengan klinik kesihatan, tapi kena lalu juga satu Sekatan Jalan Raya. So macam memang sekarang memang Sekatan Jalan Raya merata-rata lah kan. So kita kena ambil langkah lah berjaga-jaga. Sebab yelah mereka pun hanya menjalankan tugas mereka. So kalau dia minta bukti kita just bagilah. Bagi je. So tapi janganlah pula tipu kan. Nak pergi shopping barang ke apa, gunakan alasan bawa check up lah apa. Kita tak nak macam tu. Vaksin kan dia. Betul. So kita tak nak lah gunakan alasan tu untuk menipu sebab nak keluar berjalan ke, rasa bosan duduk rumah kan. Sebab dengan keadaan sekarang ni, pada Syafa, COVID-19 ni satu yang sangat orang kata memang sangat menakutkan sebab ia melibatkan nyawa. Tu je. So kita jangan ambil ringan, jangan ambil mudah. Kita kena ambil serius sebab ia melibatkan nyawa. Nyawa tu orang kata tak ada galang ganti. Nyawa kita satu je, tak ada galang ganti. Tak boleh kita nak cari lagi tempat lain dan sebagainya. Jadi ambil langkah berjaga-jaga, ikut arahan dan nasihat daripada pihak berkuasa. Itu sahaja. Ni betul-betul nasihat ni untuk ibu-ibu, so kenalah dengar sebab ni bukan saranan kita orang je, saranan daripada Syafa atau daripada Zati, Syepi ke siapa-siapa tak ada. Tapi ni memang daripada WHO, daripada KKM sendiri. So tolonglah ibu-ibu, ayah-ayah semua jaga kesihatan, elok-elok. Betul. So macam Syafa sekarang kan tengah berpantang. So tanyalah, Syafa kan ibu moden, jadi jadi Syafa berpantang secara tradisional ke moden? So ada tak betul yang Syafa boleh sharekan? Okay, moden ke tradisional? Rasanya mix kot, campur. Adapt mana yang boleh boleh diterima dan dipakai mengikut situasi lah. Sebenarnya bab berpantang ni subjektif, ikut atas pilihan masing-masing dan juga keselesaan masing-masing. Macam Syafa sendiri untuk pemakanan lah, suplemen ke ubat-ubatan, Syafa ikut saranan dan nasihat daripada doktor lah. Sebab doktor memang ada bekalkan neobimin. So makan yang tu je lah sebagai multivitamin. And then bab pemakanan, Syafa amalkan pemakanan seimbang. Okay, maksudnya karbohidrat ada, protein ada, sayur dan buah-buahan ada, and then air kena minum secukupnya, tak ada catu-catu. Sebab lagi-lagi dengan musim panas sekarang ni, waktu siang musim yang sangat panas, memang sangat perlukan air. Just make sure minum air secukupnya lah.
air tu orang kata bukanlah air manis-manis kan. Maksudnya air suam mineral. lah, air suam, air kosong ya, macam tu. And then kalau dari segi berpantang mungkin macam saya cakap lah, combine lah traditional dengan modern. Bagi Syafa yang paling penting sekali urut lah ya dulu. Urut dulu maksudnya untuk mengembalikan kesegaran badan lah, sebab bila kita dah bersalin ni badan kita penat, kita rasa tak bermaya. So bila kita dapat urut tu sebenarnya lebih kepada untuk mengembalikan kesegaran badan dan juga buat kita rasa lebih relax dan tenang. So bagi Syafa akan fikir urut dulu. Lepas dia discharge pada hospital, balik sampai je kampung memang fikir untuk urut dululah. Okay, so bila rasa dah tenang, panggil tengah urut. So dapat berurut, memang urut 3 hari tu, ya Allah, rasa macam badan tu macam sangat segar. Daripada badan yang sakit-sakit tu memang kita boleh rasa release. Memang rasa kurang sakit, kita rasa badan tu segar, relax, hilang lah orang kata sakit-sakit badan tu. And then lagi satu, bertungku lah, sebab yelah selepas kita bersalin ni orang kata sakit-sakit badan, merata sana sini kan, dengan kadang-kadang kena apa orang kata bila darah nak turun tu kadang-kadang rasa sakit rengat dekat perut kan, sebab rahim tu nak menguncup. So bila bertungku tu sedikit sebanyak menolong juga untuk melancarkan pengaliran darah lah, supaya dia jadi lebih lancar. Untuk pengamalan makan-makan jamu ni Syafa ada jugalah makan, tapi Syafa hanya makan selepas betul-betul anak ataupun baby clear daripada jaundice. Maksudnya bila jaundice tu Syafa tak makan lah, jamu ke apa tak ada makan, hanya makan multivitamin dibekalkan oleh doktor. Jaga makan, make sure minum air secukupnya. Jamu tu hanya Syafa makan lepas anak bebas daripada jaundice. And then bab mandi, mandi air suam, okay. And then mandi pun mandi untuk ibu dengan anak, usually Syafa amalkan mandi waktu duha lah. Maksudnya tak ada awal pagi sangat, tak ada lewat sangat. Mandi waktu duha. Anak dan ibu lah sama juga. Even baby pun mandi air suam juga. And then dari segi berpantang, yang lagi satu Syafa tekankan adalah breastfeeding on demand lah. Sebab masa ibu breastfeed baby, di samping tu juga ia boleh mempercepatkan kecutan rahim. Maksudnya sebab masa kita pregnant, rahim kita kembang sekembang-kembangnya untuk memuatkan baby kita kan. So once baby dah keluar, rahim kita akan ambil masa untuk mengecut. Okay, jadi untuk membantu mempercepatkan kecutan rahim tu, kita akan sarankan untuk ibu-ibu supaya menyusukan bayi breastfeeding on demand. Masuk breastfeeding on demand ni kita tengoklah baby punya Q. Dia dah bagi Q dia nak menyusu, awal-awal Q tu macam dia dah start mulut-mulut dah macam tu, dia dah macam start menguis-nguis kan. Maksudnya dia dah ada tanda dia tunjukkan dia nak menyusu ataupun lapar, kita dah boleh breastfeed baby lah. Tapi janganlah tunggu sampai baby tu tiap kali dah nangis baru kita nak menyusu, nangis baru nak menyusu. Sebab menangis ni dia dah late Q dah. Maksudnya tanda akhir dah nak menunjukkan baby tu sebenarnya sangat lapar. Sebab bila baby nangis, kita akan menghadapi sedikit kesukaran untuk latchkan baby ke payudara. Sebab bila nangis, kita kena pujuk dulu baby. Pujuk dulu, pujuk, baru kita boleh latch dia dengan tenang. So that's why kita selalu nasihatkan ibu untuk alert lah dengan baby punya feeding Q. Maksudnya early Q dengan medium Q tu okey lagi lah. Kita kena kenali bayi kita bila dia tunjuk sign untuk dia menyusu. So kita boleh menyusu dengan lebih tenang lah. Dalam masa yang sama, kita dapat mempercepatkan proses kecutan rahim tu. And then lagi satu tipsnya adalah bila bayi tidur, tak kira lah waktu siang lah, especially baby akan lebih banyak tidur waktu siang sebab malam kita pun akan tidur sekali kan. Bila baby tidur waktu siang, ibu-ibu berpantang tolonglah ambil masa tu juga untuk ibu-ibu berehat. Sebab kadang waktu malam ada baby yang kerap menyusu, so ibu akan rasa kurang waktu untuk tidur. Okay, so bila waktu siang, bila baby tidur, ibu-ibu berpantang pun ambillah masa tu juga untuk berehat dan juga tidur. Kadang-kadang kalau tak boleh nak tidur pun, ambil masa untuk rehat, baring, relaxkan badan. Janganlah bila anak tidur kita main telefon. Kadang bila main telefon ni ralik, lepas tu tiba anak pun dah bangun. So bila kita kurang rehat, kadang-kadang ibu ni jadi penat. Bila penat dia lebih stres.
bila stres tak cukup tidur, kadang-kadang kadang mungkin ni bukan anak yang pertama. Macam Syafa sendiri ni anak ketiga. Bila baby tidur, kadang kita masa baby tidur tu lah kita nak ambil masa nak uruskan anak-anak yang first, yang second ataupun anak-anak yang lain. So kadang kita pun tak bergantung dengan orang lain juga kan, nak uruskan diri kita. Kita kena uruskan diri kita, nak makan apa, nak pakai apa, anak-anak nak makan apa, kena sediakan baju, nak mandikan dan sebagainya. So bila anak tidur ataupun anak relax, ibu pun ambil masa yang sama. Kalau boleh rehatlah waktu siang hari tu supaya kita dapat cover balik waktu rehat kita yang waktu malam tu. Sebab faham bayi ni lain-lain ragamnya. Ada yang berjaga siang, ada yang berjaga malam, tapi most of them memang berjaga malam lah. Waktu siang tu memang mostly memang akan tidur. Kalau tak tidur lama pun dia akan tidur, dia akan kerap tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Berbanding dengan waktu malam, most of the baby memang kebanyakannya akan kerap berjaga ataupun kerap bangun untuk menyusu. So ibu pantang mostly akan rasa penat lah waktu malam sebab mostly kita akan expect waktu malam adalah waktu untuk tidur dan berehat. So kita akan cover balik waktu malam rehat tu dengan waktu siang lah bila baby kita tidur. So gunakan masa tu untuk berehat juga. Tu sebab yang saya tahulah ramai sangat orang buat macam okay, baby tidur tapi ada kerja lain nak buat. Kita faham lah sebab ibu kan, jadi macam ada benda nak buat. Lupa tak masak lagi, lupa tak basuh baju, macam tu. Betul, that's why nak jadi seorang ibu ni memang bukan mudah sebab itulah ibu-ibu ni kebanyakannya memang hebat-hebat sebab semuanya boleh multitasking. Dalam pantang pun boleh lagi ajar anak. Macam dalam sekarang musim PKP ni kan, ada anak yang dah kena online punya task kena buat, and then nak kena uruskan anak makan lagi, nak kena sidai baju. Maksudnya sebagai seorang ibu ni, even dalam pantang pun mungkin waktu rehat tu sangat terhad lah. Tapi still kena juga dapatkan rehat. Tak sikit, tak banyak pun, sikit cukup lah. Yang penting kita perlu juga rehat walaupun banyak lagi tugas-tugas lain yang perlu kita selesaikan. Sebab rehat tu memang penting sebab ia juga akan efek lah orang kata emosi ibu berpantang. Sebab bila kita rasa penat sangat kadang kita akan jadi cepat marah. So takut bila kita marah, emosi dalam pantang ni terganggu, boleh efek kepada kita punya kesihatan dan juga mungkin boleh efek pada anak-anak yang lain jugalah. So orang kata sebagai seorang ibu memang kena, orang kata kita kena pandai lah manage masa, manage emosi. Orang kata memang ibu ni seorang yang hebat lah, multitasking, semua benda boleh buat. Itulah hebatnya seorang wanita. Betul. Kita tak boleh nak deny lah sebab kita pun perempuan. So macam Syafa dah bagi tips yang tadi kan, macam rehat. Elaboration Syafa untuk yang rehat ni macam panjang. So macam Zati rasa maknanya betul lah benda ni sangat penting untuk ibu sebab ada satu orang mungkin dia rasa tak apa, aku boleh buat lagi ni, aku boleh buat lagi. Tapi sebenarnya rehat tu benda yang sebenarnya penting lah untuk ibu yang berpantang. So macam kalau kita tak cukup rehat, dia boleh, tak silap Zati, kalau orang tak cukup rehat ni dalam berpantang ni dia ada efek, banyak efek daripada segi emosi dan maybe daripada segi fizikal, cepat penat, everything. Betul tak? Sebab petang kita kena jaga baby, malam pun baby bangun, nanti pukul 1 pagi pun kita pun kena bangun juga. Kalau nak tunggu, maybe kalau husband kita boleh tolong jaga, tu maybe added advantage, betul tak? So macam kalau daripada segi emosi lah Zati nak cakap, ada tak yang buatkan Syafa rasa daripada segi emosi Syafa terganggu? Terutamanya macam for example disebabkan COVID ni jadi Syafa risau, jadi penghasilan susu tu dia macam kurang. Okay, untuk kelahiran yang ketiga ni, Syafa ada lalui satu pengalaman lah yang berkaitan dengan emosi. Masa hari ketiga, 10 Mac, bacaan jaundice baby meningkat tau ke 253.
So yang menjadi kerisauan, bacaan jaundice dia meningkat and dia punya berat menurun lebih menurun 11% daripada berat kelahiran dia. So benda tu menjadi kerisauan doktor. So doktor nasihatkan untuk refer ke hospital Selayang untuk admit lah ke NICU. Okay, masa tu dah rasa stres dah sebab macam alamak nak kena admit hospital pula kan. So nak kena pergi hospital. Hari yang sama masa tu Hospital Sungai Buloh dah ditutup kepada pelawat-pelawat ataupun pesakit-pesakit luar. Maksudnya Hospital Sungai Buloh dah orang kata ditutup dan dihaskan hanya untuk kes-kes COVID-19 sahaja. Okay, so disebabkan Hospital Sungai Buloh ditutup, Hospital Selayang mengalami kebanjiran pesakit-pesakit daripada merata kawasan lah. Okay, so masa nak refer untuk warded ke Hospital Selayang, kita kena refer ke emergency department dululah. So kat situ dia buat saringan macam biasa, ambil suhu, dan kena pakai sanitizer, and masa tu emergency department dia sangat-sangat crowded. Even tak ada tempat nak duduk, orang penuh berdiri, duduk, and condition dekat situ jadi sangat tak selesa dan sangat-sangat panas. Syafa berpeluh dengan baby berpeluh. Memang macam tu, masa tu nak tunggu masa untuk warded tu pun memang orang kata dah stres dah masa tu. Dengan tengok orang kiri kanan sakit, orang ni pakai mask, dengan orang tu batuk, dengan tengok orang ni naik wheelchair, dengan condition yang sangat crowded lah masa tu. Disebabkan kebanjiran pesakit di emergency department, disebabkan itulah Hospital Sungai Buloh ditutup kepada pesakit luar. So orang semua berpusu-pusu ke Hospital Selayang, and even ada patient yang dah marah-marah pun, kata tunggu berjam-jam nak dapatkan rawatan dan sebagainya. So duduk je lah kat situ menunggu. Agak lama juga tunggu walaupun hanya tunggu untuk admission sebab masih perlu melalui prosedur jumpa doktor. Doktor akan tanya nak dapatkan background, kenapa dapat referral letter, and then nak tanya pasal kita punya sejarah kelahiran anak dan sebagainya. And then first tu dia kata NICU full, so kena tunggu. Okay, tunggu lagi. Okay, masa tahap stres dah dengan tahap panas, stres, lapar, dahaga semua ada lah. Okay, and then okay tunggu masa untuk NICU ada ruang. Okay, and then dia kata okay dah ada NICU, dah ada katil untuk baby. Okay, naik atas. Okay, dia hantarlah kita ke NICU. Itu adalah pengalaman pertama Syafa masuk ke NICU walaupun ini adalah anak yang ketiga, sebab before this anak pertama dengan anak kedua tak pernah warded NICU, tak pernah dapatkan phototherapy treatment walaupun jaundice. Tapi untuk yang anak yang ketiga ni, this is my first experience lah. Macam teruk lah. Ya, sebab concern doktor masa anak ketiga ni adalah berat badan dia turun lebih daripada 10% lah. Berat badan dia turun 11% macam tu. And walaupun reading dia 253, tapi sebab concern doktor berat badan dia turun banyak. So nak tak nak doktor kata kena warded, dapatkan phototherapy punya treatment lah. Bawa duduk bawah lampu biru tu. Okay, so bila sampai dekat NICU, lagi sekali prosedur doktor akan tanya background ini itu. And tahulah NICU tu conditionnya macam mana. Ada banyak baby yang duduk dekat setiap katil tu, and then ada baby yang premature, ada baby yang jaundice. Tapi itulah keadaan ICU tu penuh dengan baby kan. So tangisan tu non-stop. Lepas satu baby lagi nangis. Lepas satu baby sana, satu baby lagi nangis. So memang macam orang kata satu pengalaman yang sangat pengalaman yang baru untuk Syafa walaupun untuk anak ketiga, dan juga orang kata pengalaman yang sangat banyak mengajar erti kesabaran pada seorang ibu. Lagi-lagi bila duduk di NICU. So masa dapat duduk NICU tu, masa tu tak ada bilik lagi untuk ibu room in. So Syafa minta untuk rooming in dengan baby sebab tak nak ulang alik, untuk lebih memudahkanlah untuk Syafa breastfeed baby. So again kena tunggu lagi untuk ada ruang untuk ada bilik,
yang available untuk Syafa boleh rooming in dengan baby. So sementara tu duduklah dekat NICU, ada kursi disediakan sebelah dengan katil baby. So kita tengoklah baby kena phototherapy treatment tu. So disebabkan baby Syafa masalah dia turun berat 11%. So first kali dia dapatkan intensive phototherapy treatment. Maksudnya lampu tu yang lebih kuat dan lebih banyak lampu dia. Tak apalah, so duduk je lah kat situ, kita tengoklah baby sampailah masa diorang bagi tahu ada bilik kosong untuk Syafa boleh roaming in dengan baby. So then baru kita pindah ke bilik yang boleh roaming in. So masa boleh roaming in dengan baby tu masih lagi di ward NICU lah, kita boleh dengar baby menangis. Dia macam orkestra tau. Kalau satu baby start nangis, dia akan bersambung non-stop. Memang orang kata tak ada satu masa pun satu detik yang diam je, tak ada. Memang sentiasa akan ada bunyi tangisan bayi. And bagi Syafa pengalaman duduk di NICU walaupun hanya untuk satu malam, sangat memenatkan. Lagi-lagi masa tu baru hari ketiga melahirkan, memang orang kata rehat tak cukup, lepas tu kena duduk ke hospital. Sejujurnya Syafa tak tidur langsung malam tu Zati, sebab Syafa memang fokus untuk breastfeed baby, sebab nak pastikan dia berak dan kencing sekerap-kerapnya supaya bacaan kuning dia turun. So apa yang Syafa buat, mengikut saranan doktor dan juga nurse lah di NICU, sebab kita nak memaksimumkan baby duduk di bawah lampu tu kan, phototherapy treatment tu, Syafa perah susu dan Syafa feed baby gunakan cup. Bukan guna botol kita guna cup. Dia ada cup kecil-kecil tu yang dibekalkan. So setiap 1 jam Syafa akan feed baby guna susu yang Syafa dah perah, guna cup tu. And setiap kali kita feed baby juga, setiap kali tu juga dia akan berak. So memang Syafa puas hati sangat. Feed je dia akan berak, feed je dia akan berak. So maksudnya dia dapat susu yang secukupnya, dan orang kata treatment fototerapi tu berjalan dengan sangat baik lah. Sebab bukan Syafa tak nak direct feed baby masa tu. Sebab bila kita nak direct feed baby, kita kena angkat baby letak atas kita punya ni kan, akan kita punya riba. So bila kita angkat, baby tak akan kena lagi lampu fototerapi tu. So untuk memaksimumkan baby untuk dapat fototerapi treatment daripada lampu tu, that's why Syafa perah susu and feed baby guna cup. Masa feed baby guna cup tu, baby masih lagi di dalam dia punya katil tu dan masih di bawah lampu. Kita hanya angkatkan baby kita dalam keadaan angkatlah bagi dia bangun. Angkat kepala je lah. Ya, angkat kepala dan kita ampu bahagian belakang badan and kita feed dia guna cup. Ada cara lah yang betul macam mana kita nak feed baby guna cup. Bukannya dia buka mulut kita tuang je, tak adalah, nanti lemas pula baby kan. So kita feed baby guna cup tu kita letak di bahagian tepi mulut dia. So dia akan keluarkan lidah dia tau. Dia akan jilat macam tu. So kita akan sikit-sikit bagi dia. Bukanlah kita tuang semua macam tu lah. Tak. Dia ada cara dia macam mana kita nak feed baby guna cup. And bagi Syafa, tips tu memang sangat-sangat membantu. Memang kita akan memaksimumkan baby di bawah treatment lampu fototerapi tu. Dalam masa yang sama, kita kerapkan juga menyusu baby tu. Tapi itulah, ibu kena alert dan ibu kena perahlah susu. Perah susu ni maksudnya kita guna perahan guna tangan lah, sebab fasa awal kelahiran bayi, susu baby adalah pada fasa kolostrum. Kolostrum ni adalah di mana fasa susu ibu yang sangat pekat. Okay, kadang-kadang kita tak boleh tengok pun. Kadang-kadang orang kata saya tak ada susu. Sebenarnya bukan tak ada susu, ada susu, tapi mungkin ibu tak nampak sebab bila baby direct feed baby tu, susu terus masuk ke dalam mulut dan dia sangat pekat dan orang kata jumlahnya pun, amountnya pun sangat sikit untuk memuatkan kapasiti perut baby yang sangat kecil. Zati tahu tak, baby yang baru lahir, perut dia saiz sebesar guli sahaja. Sangat kecil. So sebenarnya susu kolostrum sangat pekat dan sedikit tu pun dah cukup dan memadai untuk membuatkan baby tu kenyang. Sebab kebanyakan ibu
yang hamil dan berpantang dan bersalin ni, dia ingat susu ni, bila kita cakap susu tu susu putih yang banyak. Bila perah tu terus nampak banyak. Maksudnya bila perah, ya melimpah. Itulah orang kata salah fahaman di kalangan ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang baru bersalin lah. So that's why kita selalu tekankan untuk ibu-ibu yang hamil, anak pertama ataupun anak yang kedua, ketiga dan empat, tolong dalami ilmu breastfeeding semasa hamil. Dapatkan info yang betul dari sumber-sumber yang sahih. Sebab susu ibu ni dia ada 3 fasa. Fasa pertama, kolostrum yang pekat tu kadang-kadang tak nampak pun. Tapi bila hari kedua, ketiga dia dah makin membanyak. So kadang-kadang ibu boleh nampak susu yang color kuning pekat tu. Itu yang kita panggil kolostrum. Kolostrum ni yang sangat kaya dengan bagus untuk imunisasi badan. Bagus untuk imunisasi anak. Okay, immune lah, kata immune booster untuk anak. Alright. And then kita ada fasa susu peralihan, and then barulah kepada fasa susu matang. Susu matang tu itulah susu putih yang banyak-banyak melimpah-limpah yang ibu harap-harapkan tu. Itu adalah fasa susu matang. Fasa orang kata yang ibu kata tak ada susu tu, sebenarnya bukan tak ada susu, ada. Tapi ia adalah kolostrum yang sangat pekat. Ya, sangat pekat dan juga emasnya pun sikit sebab hanya untuk mengisi demand baby yang perutnya sangat kecil. Ya, macam Zati kata, kena ingat demand versus supply. Itu adalah orang kata konsep basic dalam penyusuan. Nak susu banyak, kerapkan menyusu. Okay, more demand, more supply. Less demand, less supply. So kalau orang tanya, macam mana nak banyakkan susu? More demand, more supply. Macam mana nak banyakkan demand tu? More demand maksudnya kerap-kerap menyusukan anak untuk anak yang berada di sisi. Tapi kalau untuk anak kes yang berada di NICU, yang warded, anak yang premature, ibu kena perah susu sekerap-kerapnya. Sekerap mana? Okey, untuk ibu yang menyusu secara direct feed, sekerap tu maksudnya breastfeeding on demand lah. Macam Syafa cakap tadi, kena tengok baby punya queue. Jangan tunggu sampai baby nangis. And then jangan juga tengok jam. Ada setengah-setengah ibu ni, dia tengok jam. Okey, lagi 3 jam menyusu anak. Okey, lagi 3 jam menyusu anak. Tu bukan konsep penyusuan yang betul ya. Breastfeeding, dia bukan ikut jadual. Dia breastfeeding on demand. Ikut demand baby. Tengok dia punya queue. Okey. And then untuk ibu yang anak tiada di sisi, yang kes baby premature, yang masuk NICU dan sebagainya, ibu kena perah susu seberapa kerap? Sekerap setiap 2 ataupun 3 jam. Maksudnya dalam satu hari, ibu perlu memerah minimum 8 kali. Ya, memang sangat memenatkan, tapi ibu terpaksa buat perahan sebab ibu nak adakan demand untuk dapatkan supply untuk baby di NICU. That's why nurse akan minta ibu-ibu untuk hantar susu perahan ke NICU. So itu adalah orang kata yang orang selalu tanya seberapa kerap. Itu adalah jawapan saya. Untuk ibu yang menyusu secara direct, ikut demand baby, breastfeeding on demand. Okay, untuk yang baby tiada di sisi, sekerap kena perah setiap 2 ataupun 3 jam, minimum 8 kali sehari, siang ataupun malam tanpa gagal ya Zati. Ada setengah, ya kita faham memang penat nak memerah, even siang malam nak kena bangun untuk perah, memang penat. Tapi ibu terpaksa berkorban untuk menjayakan penyusuan susu ibu ni. Ada kadang-kadang ibu kata, alah boleh tak diskaun 3 kali ke pam sehari, 4 kali pam sehari. Itu adalah atas pilihan masing-masing. Tapi sebagai seorang kaunselor laktasi, itu adalah jawapan saya. Kalau ibu rasa nak buat 3 kali, 4 kali terpulang, tapi nanti ibu jangan stres, kata tak cukup susu, tak ada susu dan sebagainya, sebab ibu tak amalkan konsep basic more demand, more supply. Maksudnya bila ibu kurangkan sesi perahan kepada 3 atau 4 kali sehari saja, maksudnya dia dah less demand. Bila kita less demand, automatically akan less supply.
So macam kalau Syafa daripada segi yang ni kan Syafa dah tahu, dah expert lah orang kata kan. Jadi macam kalau daripada segi emosi kan Syafa tak ada rasa yang risau, yang macam boleh buatkan pengeluaran susu tu terjejas. Macam bila anak dekat NICU kan, tak ada ke rasa macam down ke macam tu? Okay, sejujurnya lah Zati, macam Syafa cakap tadi, memang penat, memang emosi terganggu sebab kita rasa macam kenapalah kena duduk kat NICU ni, kena dengar tangisan bayi yang tak berhenti, tak cukup rehat, tak boleh tidur, terpaksa memerah. Tapi orang kata sebagai seorang ibu, kita rasa ni tanggungjawab kita pada anak. And then kita nak cepat-cepat balik juga sebab Syafa memikirkan Syafa ada lagi 2 orang anak kat rumah yang memang mesti akan cari mana mami, kenapa mami tak balik, and then mana adik, kenapa adik tak ada kat rumah. So sebab kita memikirkan orang kata keadaan-keadaan lain, so nak tak nak sebagai seorang ibu terpaksa juga kuatkan diri, terpaksa orang kata kuatkan semangat lah, kena orang kata manage lah emosi tu sebaiknya, walaupun memang orang kata kadang-kadang tak kuat Zati, memang tak kuat, tapi terpaksa sebab kita ada lagi tanggungjawab yang kita perlu lunaskan pada anak-anak yang lain, even tanggungjawab pada anak yang dekat dalam NIC itu sendiri. So orang kata terpaksa usaha lah sebab kita pun nak discharge cepat-cepat daripada hospital. So Alhamdulillah hanya 1 malam je Syafa duduk di NICU. Pagi tu reading jaundice dah menurun kepada 180 dan baby punya berat pun dah naik. Orang kata dah melepasi tahap kebimbangan doktor. So doktor bagi discharge the next day. Walaupun dah petang masa tu dah lebih pukul 2. Tapi sebab dapat discharge orang kata sangat-sangat happy sebab boleh balik rumah. Orang kata mungkin sebab happy, hormon prolaktin tu jadi macam kita punya hormon prolaktin, oksitosin jadi mencanak-canak, kita jadi happy. Memang kita boleh rasa pengeluaran susu tu makin banyak. So lepas je baby dah off daripada phototherapy treatment, dah off lampu, direct feed je macam biasa. Syafa dah stop cup feeding. Hasil perahan tu simpan je lah untuk waktu-waktu yang lain kita boleh gunakan. Tapi orang kata emosi tu sebenarnya macam Zati kata, yes, memang boleh mengganggu production. That's why untuk ibu-ibu yang menyusukan bayi memang kena jaga emosi. Kadang-kadang bila kita stres pun, yes, ada setengah ibu mengadu memang akan rasa terjejas dari segi production. Susu kita boleh rasa kurang, susu kita kurang, okay. Bukanlah orang kata drop tu terus banyak, tapi kita akan boleh rasa kurang susu tu. Tapi dalam masa yang sama, jangan rasa stres, kita kena manage emosi dan teruskan je penyusuan macam biasa. Jangan down lama-lama sangat sebab lagi kita down, lagi kita emosi tak stabil, lagi akan mengganggu production susu kita. Sebab dalam penyusuan susu ibu ada 2 hormon yang utama iaitu prolaktin dan juga oksitosin. Oksitosin ni yang kita panggil hormon gembira ataupun hormon cinta lah. So kalau kita happy, kalau kita rasa seronok, hormon oksitosin ni akan meningkat naik dengan sangat banyak. So ia akan lebih membanyakkan susu ibu ataupun akan lebih melancarkan proses penyusuan susu ibu. Tapi kalau ibu stres, ibu rasa tak happy, ibu rasa negatif, ia akan mengganggulah hormon oksitosin ni tadi. Bila hormon oksitosin tu rendah, mungkin ibu akan rasa sedikit pengurangan dari segi production susu. Okay? Okay, faham. Okay, so macam kalau ada siapa-siapa yang ada nak tanya Syafa soalan, boleh tanya je sekarang sebab kita still live sekarang ni and kita ada lagi soalan nak tanya kat Syafa ni. So walaupun Syafa dah explain panjang dan banyak sangat ilmu yang penting untuk kita, so macam ada tak lagi yang Syafa boleh bagi macam advice lah untuk ibu-ibu kat luar sana, ibu yang baru lepas bersalin ke, tengah berpantang sekarang? Okay, first kali Syafa nak advice untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang tengah menunggu hari untuk bersalin. Okay, manfaatkan masa yang ada sebelum bersalin ni untuk dalami ilmu penyusuan susu ibu. Sebab ilmu penyusuan susu ibu ni sangat-sangat banyak manfaat, bukan hanya untuk ibu, untuk anak, juga untuk suami dan juga masyarakat amnya. Memang sangat banyak
kebaikan penyusuan susu ibu ni. So kalau boleh tolong dalami ilmu penyusuan susu ibu supaya senang bila sejurus melahirkan, ibu-ibu boleh terus praktikkan. Ya, kadang-kadang orang kata bila belajar teori ni mudah, tapi bila nak praktikkan ni kadang-kadang susah. Okay, sebenarnya bila kita menuntut ilmu ni, tak ada benda yang mudah. Kita kena usaha kan. So dari usaha itulah baru kita dapatkan kejayaan. That's why bila kita dapatkan ilmu, okay, kalau kita rasa bila nak praktikkan tu tak semudah yang disangka, ibu-ibu boleh dapatkan bantuan. Okay, dapatkan bantuan di mana? Okay, kalau ibu-ibu buat check up di klinik boleh ataupun di hospital, boleh minta bantuan daripada nurse ataupun unit laktasi di klinik kesihatan ataupun hospital-hospital yang tempat ibu-ibu buat check up lah. Okay, ataupun even secara online ataupun bantuan dari segi online ataupun lawatan ke rumah pun kita ada sediakan. Siapa yang sediakan? Okey, ibu-ibu boleh hubungi mana-mana kaunselor laktasi ataupun peer counselor yang bertauliah. Kita ada banyak sebenarnya organisasi yang menyediakan perkhidmatan consultation untuk ibu-ibu menyusu. Kita ada daripada Happy Breastfeeding Malaysia sendiri, kita ada kaunselor-kaunselor kita sendiri. Daripada BCNP, okey, kita ada MBFPC. Banyaklah sebenarnya pertubuhan-pertubuhan ataupun organisasi yang menyediakan bantuan konsultasi ataupun nasihat untuk ibu-ibu dalam penyusuan susu ibu. Dan pastikan dapatkan bantuan tu dari sumber yang betul dan sahih lah. Takut nanti dapatkan nasihat daripada orang kata yang bukan peer counselor ataupun counselor laktasi ni, nanti nasihatnya lain pula. Okay, tak selari dengan WHO, tak selari dengan NLC. Okay, so tolong dalami ilmu breastfeeding semasa hamil. Jangan tunggu dah bersalin baru nak cari ilmu. Kadang-kadang bila dalam pantang ni kita dah busy nak tengok baby, nak kelik baby, nak ngadat baby. So kadang kita tak ada masa dah. So gunakan waktu kehamilan tu untuk dalami ilmu breastfeeding. So at least bila sejurus kelahiran kita dah tahu dah what to expect. Apa yang kita nak buat, apa yang kita perlu buat, kat mana kita nak dapatkan bantuan ataupun nasihat penyusuan susu ibu. Even dalam Facebook sendiri, kita ada banyak grup-grup penyusuan susu ibu. Contoh Happy Breastfeeding Malaysia sendiri. Kita ada BF members, kita ada Feed by Mama Group. Dan banyak lagi sebenarnya kalau ibu-ibu search dekat Facebook, ada banyak orang kata grup-grup yang menyediakan informasi ataupun nasihat berkaitan dengan penyusuan susu ibu. So orang kata jadi seorang ibu memang bukan mudah. Kita kena persiapkan diri kita dengan macam-macam ilmu. Kadang-kadang kita rasa mudah nak jadi seorang ibu, tapi once kita dah lalui, memang banyak sangat cabaran, memang banyak sangat dugaan. Tapi kita dapat saharung sebab kita dah jadi seorang ibu. So kita kena jadi seorang ibu yang kuat untuk anak kita. So itu adalah nasihat Syafa yang paling utama lah untuk ibu-ibu yang hamil. Untuk ibu-ibu yang bakal melahirkan dalam musim COVID-19 ni, ibu-ibu kena kuatkan diri, kuatkan semangat and always be positive. Okay, tawakallah kepada Allah, minta semoga semua urusan ibu-ibu di dalam labor room tu dipermudahkan. Sebab musim COVID-19 ni, sejak PKP dilaksanakan, peraturan di hospital dan juga labor room telah diperketatkan, ya Zati, di mana di labor room ibu-ibu tak boleh lagi ditemani oleh suami ketika melahirkan. Even di ward pun suami tak boleh melawat, mak tak boleh melawat, tak boleh ada siapa-siapa pun melawat ibu-ibu yang melahirkan. Dan juga apa-apa semua diuruskan oleh ibu sendiri dengan bantuan nurse dan juga doktor di ward bersalin. So ibu-ibu kena persiapkan diri untuk menghadapi keadaan ni. Okay, nak buat macam mana, dah ni bahagian yang bakal dilalui sebab kita pun tak minta COVID-19 ni jadi waktu ibu-ibu nak bersalin.
Tapi ini adalah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan risiko kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu berpantang yang bakal melahirkan dan juga baby yang bakal dilahirkan untuk elakkan mereka daripada risiko jangkitan COVID-19. So ini adalah langkah yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ibu-ibu tolong bersedia dari segi emosi, fizikal, mental untuk hadapi saat-saat melahirkan anak tanpa suami ataupun mak di sisi. Hanya dengan bantuan doktor dan juga nurse. Even dekat ward pun suami, mak, siapa-siapa pun tak boleh melawat. Ibu-ibu kena buat sendiri, minta bantuan nurse ataupun juga doktor yang bertugas di ward bersalin. So saya juga doakan untuk ibu-ibu yang bakal bersalin pada bila-bila masa semasa musim PKP ni supaya dipermudahkan urusan bersalin ibu-ibu semua. Saya tahu bukan mudah untuk melahirkan seorang anak tanpa sokongan suami. So orang kata sebagai seorang isteri, suami itulah orang kata tunjang utama kita. Ataupun kalau tak dapat suami, mak tu orang kata orang yang paling dekat dengan kita untuk teman kita saat kita berjuang untuk melahirkan seorang anak. Tapi tak apa, anggaplah ini adalah jihad ibu-ibu untuk melahirkan umat Muhammad di musim wabak COVID-19 ni. Semoga anak-anak yang dilahirkan menjadi seorang anak yang soleh dan solehah yang akan menjadi pejuang untuk ibu dan ayah mereka nanti. Jadi kuatkan semangat, jangan rasa down, jangan rasa sedih. Ibu-ibu kena kuat, kena positif selalu, jangan rasa down. Sebab nanti boleh mengganggu juga proses kehamilan dan kelahiran anak. Dan juga lagi satu saya nak pesan, ibu-ibu tolong dengar nasihat doktor dan juga nurse yang bertugas di ward bersalin ataupun di labour room. Okay? Dan juga kalau dah discharge, tolong dengar nasihat daripada pihak berkuasa, polis, MKN dan sebagainya. Kalau kata stay at home, please stay at home, okay? Bukan saja-saja nak suruh duduk di rumah, tahu bosan, tapi kita nak elakkan lagi banyak nyawa yang hilang disebabkan oleh wabak COVID-19 ni. Okay, tolonglah ambil berat, jangan pandang ringan, okay? Untuk ibu-ibu yang bakal melahirkan, kita dah tak boleh cross district. Okay, maksudnya ibu-ibu yang melahirkan tak boleh balik kampung, tak boleh nak berpantang di kampung, rumah mak, rumah nenek dan sebagainya, unless di kawasan yang sama. Sebab sekarang ni dah banyak dah kawasan-kawasan merah yang dijangkiti wabak COVID-19. Jadi jangan ambil risiko untuk orang kata cross district, cross state sebab nak berpantang dengan mak, dengan nenek atau sebagainya. Dengar nasihat pihak berkuasa. Okey, nak buat macam mana, anggaplah ni dugaan ataupun bahagian kita untuk berpantang dalam musim wabak ni. Sebab kena ingat, Allah takkan uji kita kalau kita tak mampu. Untuk jadi seorang ibu, ibu-ibu semua seorang ibu ataupun wanita yang sangat hebat. Mungkin Allah pilih kita untuk lalui jalan ni, jadi maksudnya kita boleh harungi. Jadi kita kena kuat dan orang kata terimalah keadaan yang kita terpaksa lalui ini. Banyakkan berdoa, dalam labour room tu banyakkan zikir, okay, ingat Allah, bacalah, selalunya saya akan ingatkan kawan-kawan saya atau siapa-siapa yang terdekat dalam labour room, banyakkan baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So minta Allah permudahkan urusan untuk kita bersalin, okay. Lagi satu yang paling penting untuk ibu-ibu yang hamil nak bersalin. Jangan lupa siapkan beg hospital tu. Jangan sambil lewa sebab kita tak tahu kita boleh bersalin at any time. Jangan rasa macam alah saya baru je 30 minggu, saya baru je 28 minggu, lambat lagi saya punya due date. Kita tak tahu. Macam-macam boleh terjadi, unexpected things to happen. So please get ready, siapkan beg hospital selengkapnya supaya nanti tak adalah kalau tiba-tiba kena bersalin dah tak ada barang and then nak suruh suami sediakan, nak suruh suami pergi beli dengan tengah waktu COVID-19 ni nak keluar pun banyak sekatan. So kita siapkan, siap-siap beg tu, kelengkapan ibu, kelengkapan anak,
untuk ke hospital. And lagi satu, make sure 2 benda penting dekat dalam handbag ibu ke mana-mana sahaja, IC ibu kad pengenalan dan juga buku ping ibu yang pergi check up tu. Make sure sentiasa ada ke mana-mana sahaja ibu pergi. Even ibu nak pergi Speedmart sekejap pun kena bawa sebab kita tak tahu mungkin masa pergi Speedmart tiba-tiba air ketuban pecah ke. Okay, so jangan orang kata jangan pandang enteng ataupun sambil lewa, kena sentiasa beringat. Ibu-ibu boleh melahirkan di mana-mana sahaja dan waktu bila-bila pun. So kena sentiasa bersedia. So macam buku ping ni macam second IC lah. Ya, betul Zati. Untuk ibu yang mengandung, buku ping ni orang kata kad pengenalan diri yang kedua lah. Okay, sebab bila sampai je dekat hospital, doktor akan minta nurse ataupun petugas kesihatan yang bertugas akan minta 2 benda ni. Buku ping dengan IC ibu. So kalau tak ada tu macam agak menyukarkan lah sebab nanti dia nak tengok kita punya history masa pregnancy dan dia nak tahu kita punya IC number nak register dan sebagainya, nak tengok sejarah kesihatan, mungkin kita ada penyakit lain ke yang boleh buat yang untuk diorang ambil perhatian lebih dan sebagainya. So kena ingat 2 benda ni, IC ibu dan buku ping sangat-sangat penting. Bawa ke mana sahaja ibu pergi. Walaupun hanya orang kata seminit je nak ke depan keluar rumah tu, nak pergi kedai depan rumah pun kena bawa. Ya, bawa, jangan tak bawa. Okay. Wow. Okay, Syafa. Aku ni, so siapa yang nak tanya soalan boleh tanya soalan dekat Syafa sebab Syafa akan jawab soalan. So tadi Zati ada nampak satu soalan daripada Farah Nur. Okay, saya ada baby 4 months. So, Azam nak fully breastfeed baby sampai 2 years tapi saya pregnant lagi. Sekarang baru masuk 6 week. Okay, soalan saya, boleh ke saya fully breastfeed baby sulung 4 months sampai baby nombor 2 keluar? Saya memang nak sangat fully breastfeed sulung sampai 2 years. Macam mana nak maintain susu cukup untuk si sulung? Okay. Wow, baby dia baru 4 months ya? Ya. Okay, untuk puan yang bertanya, sebenarnya sama ada boleh atau tidak untuk meneruskan penyusuan susu ibu sehingga ke 2 tahun bagi ibu yang hamil. Saya nasihatkan untuk puan dapatkan nasihat daripada doktor, sebab doktor tahu macam mana keadaan puan masa hamil dan doktor juga tahu macam puan punya history masa pregnancy sebelum ni dan juga dia juga tahu sejarah kesihatan puan. Maksudnya mungkin puan sebelum ni ada penyakit lain ke ataupun puan pernah keguguran ke ataupun puan ada, itulah saya cakap, doktor tahu sejarah kehamilan dan juga sejarah kesihatan puan. Jadi sila rujuk kepada doktor dan juga make sure doktor yang puan rujuk tu adalah doktor yang pro breastfeeding. Maksudnya yang menyokong penyusuan susu ibu. Selalunya bagi ibu hamil yang masih menyusukan bayi, jika tiada masalah kesihatan, jika tiada orang kata sejarah kehamilan sebelum ni yang tidak membolehkan ibu untuk meneruskan penyusuan, ibu boleh meneruskan penyusuan seperti biasa, melalui direct feeding. Maksudnya menyusukan secara terus ke payudara. Tapi untuk ibu memerah ataupun guna pump, kita tak galakkan. So kalau untuk ibu direct feed, sekiranya tiada masalah, tiada masalah kesihatan, tiada masalah semasa pregnancy yang sebelum ni dan sebagainya, boleh teruskan penyusuan secara direct feed seperti biasa sehingga puan rasa puan mampulah. Sebab selalunya bila fasa kehamilan ni, ibu akan melalui perubahan hormon. Sebab bila je ibu mengandung, hormon prolaktin tadi yang hormon utama dalam penyusuan susu ibu tu, dia akan semakin menurun sebab hormon estrogen dan progesteron untuk kehamilan dia akan take over hormon prolaktin tadi.
So secara tak langsung ia akan mengurangkan penghasilan susu ibu sebab hormon-hormon kehamilan tadi, estrogen dan progesterone telah take over kita punya body untuk mempersiapkan diri kita untuk proses kehamilan dan juga kelahiran yang seterusnya. Jika tiada masalah, ibu masih boleh teruskan menyusu seperti biasa secara direct feed, tapi kita tak galakkan ibu-ibu untuk pump selagi ibu mampu. Okay, macam sekarang ibu baru 6 minggu kan. Mungkin later ibu akan rasa mabuk, ibu akan rasa morning sickness, tak larat dan sebagainya. Jangan paksa diri untuk menyusu. Okay, apa yang ibu boleh buat, ibu mungkin boleh opt untuk cari ibu susuan untuk anak yang masih menyusu tadi. Sebab anak pun masih kecil lagi, baru 4 bulan kan. So at least boleh cari ibu susuan dulu untuk bekalkan susu pada bayi tadi. Kalau rasa tak cukup, rasa tak mampu nak supply, rasa badan tak larat sebab morning sickness dan sebagainya. Sementara nak tunggu nanti anak dah 6 months dah boleh makan. Sebab nanti bila anak dah start boleh makan solid food, mungkin ibu boleh try perbanyakkan atau pelbagaikan menu makanan solid food untuk anak supaya at least boleh cover juga untuk kurangkan sikit supply susu pada anak tadi. Okay, so optionnya try cari ibu susuan, okay, sementara nak tunggu, okay, sebab sekarang ni sebenarnya dah banyak dah kita punya platform untuk cari ibu susuan. Itu adalah option yang kedua yang terbaik yang kita boleh sarankan sekiranya ibu betul-betul nak menyusukan bayi penuh sehingga 2 tahun. Okay, cuma make sure bila dah ada supply dari ibu susuan ni, kena jagalah kita punya hubungan dengan ibu susuan tu tadi. Okay, so kalau ibu tak ada masalah dari segi kesihatan, kalau ibu tak ada masalah dari segi pregnancy history, boleh teruskan penyusuan secara direct feed selagi mampu. Jika rasa tak mampu, boleh try untuk opt cari ibu susuan untuk teruskan penyusuan susu ibu pada anak tadi. Okay Zati? Okay, faham. Okay, so Puan Farah Nur tadi fahamkan apa yang Syafa dah explain. So kalau ada siapa-siapa lagi yang nak tanya soalan, boleh tanya kita sekarang. Okay, so macam Zati sendirilah curious sebab Zati belum jadi mak lagi kan. Jadi Zati macam nak tahu, biasa kan first mom ni dia akan bawa banyak sangat benda. Kadang-kadang benda yang tak penting pun dia bawa juga dalam hospital bag. Biasanya apa 5 barang yang Syafa selalu akan bagi Syafa penting, especially untuk baby lah, barang baby. Okay, sebenarnya kalau Zati search sendiri dekat dalam Google, even dekat Facebook pun, diorang dah sediakan senarai barang yang perlu ibu bawa. Dia selalu akan bahagian kepada 3 kategori. 1, kelengkapan bayi. 2, kelengkapan ibu. And then yang third ni, yang lain-lain. Okay, so selalunya barang baby ni, selalunya kita akan bawa barang untuk yang dalam labor room lah. Benda yang penting adalah pampers baby. Okay, pampers baby, and then baju yang berbutang sebab dia lebih mudah untuk kita pakaikan. Kalau rompers tu kita kena naikkan pada atas, okay, ataupun jumper ke apa. So untuk mudahkan, bawa baju baby yang berbutang supaya senang kita nak pakaikan. And then kain bedung ataupun kain napkin yang boleh kita untuk selimutkan ataupun bedung baby. Tu je lah untuk baby dalam labor room. And then lagi 1 set kita bawa untuk baby untuk discharge lah, atau kita bawa extra set, mana tahu nanti yang paling penting pampers kena make sure bawa banyak lah. Okay, sebab baby akan kencing, berak, kita memang kena ganti pampers dan juga kalau baby kencing dan berak lah. So just bawa extra untuk make sure kita ada cukup supply pampers baby tu. And then untuk ibu, selalunya bila kita masuk ward, kita akan pakai baju ward yang pink tu. Tak kira lah swasta ke government ke, sama je, dua-dua akan pakai baju ward. So just bawa baju kelengkapan untuk ibu, baju untuk discharge lah, baju untuk discharge. And then ibu boleh bawa juga, itulah yang paling penting dalam labor room adalah kita punya maternity pad. Okay,
pad yang kita nak pakai sejurus kelahiran lah. Okay, even sekarang ni pun dah mudah sangat Zati. Dah ada pad, maternity pad yang dia macam pampers. Kita hanya sarung pakai macam panties je. Syafa dah guna dah hari tu, jenama Cortex. So memang mudah. Ya, sebab Syafa pun baru discover benda tu. So memang sangat memudahkan untuk ibu-ibu yang bersalin. Sebab nurse pun akan tolong sarungkan je. Dia macam kita pakai panties, macam pakai pampers lah. Macam kita bagi anak kita pakai pampers yang pants tu. Macam tu. Even nurse sendiri cakap, sekarang dah ada ya pad yang jenis macam ni. So diorang pun kata macam sebenarnya senang, lebih memudahkan, and diorang rasa macam benda tu sangat fleksibel lah untuk ibu-ibu yang bersalin dekat dalam labor room, nak pakaikan pun senang. So dia tak ada nak bergerak-bergerak ke apa, and dia orang kata baguslah, sesuai untuk digunakan. So ibu-ibu boleh cari je, sekarang macam-macam kelengkapan ada. Make sure ibu bawa pad yang secukupnya lah. Lepas tu kalau macam untuk dalam ward, make sure bawa extra tudung lah sebab kita nak ganti tudung ke, and then kelengkapan mandi, towel, okay. Tu pun kalau rasa perlulah, okay. And then bawa baju, kelengkapan baju untuk discharge lah, set baju untuk discharge nanti bila kita balik. Kita mesti nak pakai baju baru kan, baju yang bersih maksudnya, bukannya baju yang kita pakai masa kita datang tadi. Macam tu. So kelengkapan lain mungkin macam kita ada bawa phone kan, kita punya smartphone tu, mungkin kelengkapan lain adalah power bank lah. Sebab kita takut bateri habis ke apa kan. So bawa power bank sekali dengan kabel. And then kalau rasa lagi satu yang kita boleh bawa mungkin orang kata biskut-biskut, air kosong dalam botol. Kalau rasa kita lapar dahaga sementara nak tunggu ke apa. Itulah orang kata. Sebenarnya Zati boleh, ibu-ibu sebenarnya boleh Google je ataupun boleh search je dekat dalam Facebook. Senarai barang nak bawa ke hospital untuk ibu hamil, ibu pantang. Sangat banyak, macam-macam list ada. So terpulang pada ibu-ibu, tengoklah mana yang rasa perlu, tak perlu slash kan. Sebab tak perlulah orang kata bawa satu beg troli macam nak pergi berumah tangga dekat hospital tu kan. Bawa yang perlu saja. Ya, sebab yelah orang kata nak bawa banyak-banyak pun nanti nak bawa balik pula kan. Macam bawa barang yang perlu sajalah. Ya, sebab especially ibu yang first time mom kan, so dia betul. excited kan, Yeah, so bawa semua, apa lagi nak bawa? Masuk, macam tu. Okay, so ada lagi satu soalan daripada Fatin Atika. Betul ke pakaian dalam yang salah boleh buatkan salur susu tersumbat? Okay, soalan yang bagus. Okay, sebenarnya kadang-kadang ada ibu yang orang kata tak perasan pemakaian baju dalam ataupun bra. Kadang bila kita mengandung, kita akan perasan saiz payudara kita, especially masa trimester kedua dan ketiga akan lebih besar. Maksudnya dia akan membesar. So sejurus kelahiran, tambah lagi bila kita dah menyusu, memang payudara kita akan orang kata saiznya lebih besar lah daripada biasa. Okay, sebab kita menyusukan bayi. Kan ada susu kan dalam payudara. Okay, so jangan guna saiz yang sama. Okay, bra saiz yang sama masa anak dara, sebelum kahwin, masa tu janganlah. Okay, so kita kena sesuaikan saiz nursing bra ataupun pakaian dalam yang kita pakai dengan keadaan semasa. Okay, so maksudnya bila kita dah pregnant, bila kita hamil tu kita dah perasan kita perlukan saiz saiz baju dalam ataupun bra yang lebih besar, sila upgrade, okay, ke pakaian dalam saiz yang lebih besar lah. Okay, sebab bila kita menyusukan bayi, contoh kita pakai payudara, kita pakai bra ataupun suka Zati cakap payudara tersilap, atau kita pakai saiz bra ataupun nursing bra yang ketat. Okay, sebab kita takut orang kata dia pakai ketat sebab dia nak bagi nampak payudara dia tak jatuh, nak nampak montok dan sebagainya kan. So bila kita pakai, dia nak nampak solid, dia tak nak nampak londeh-londeh lah orang kata. Sebenarnya bila kita pakai bra yang ketat ataupun yang bukan mengikut saiz yang sepatutnya, macam Puan cakap tadi, dia akan menyebabkan saluran susu tersumbat, okay, ataupun yang kita panggil clogged duct. Okay, saluran susu tersumbat ni
akan terjadi bila mana di bahagian payudara kita ni, kita ada meletakkan tekanan dari luar. Okay. So, maksudnya bila kita pakai bra yang ketat, kita secara tak langsung telah memberikan tekanan pada payudara kita. Okay. So, tak kira lah mana side pun, sini ke, side atas, side bawah, kiri, kanan dan sebagainya. So, bila kita beri tekanan dari luar ke bahagian payudara, dia akan menyebabkan aliran susu pada bahagian tersebut menjadi tak lancar. Sebab kita macam, katakanlah ni, kita punya aliran susu tu kan, saluran susu tu, kita pakai bra yang ketat, so dia akan menekan, kata bahagian ni kan, dia akan menekan. So bila menekan, aliran susu tadi akan jadi tak lancar. Bila tak lancar, maksudnya susu tak dapat keluar dengan habislah. Susu akan tersangkut, mungkin di bahagian sini susu akan tersangkut, so dia tak keluar habis. Dari sini ke sini patutnya semua keluar flow lancar kan. Tapi disebabkan ada tekanan tadi, disebabkan saiz bra yang ketat, so dia akan menekan di sini. Okay, so susu tak dapat keluar dengan lancar. So bila susu tak dapat keluar dengan lancar, susu akan tersekat. Tersekat kat sini. So bila lama-lama tak keluar, susu tak mengalir, dia akan start rasa sakit kat sini. Dia akan block duct lah, dia akan block saluran tu. So ibu akan start rasa sakit. Lepas tu ibu akan start rasa ada ketulan. Itulah yang kita tak nak. So untuk ibu-ibu yang menyusukan, okay, make sure size bra ataupun pakaian dalam yang dipilih adalah bersesuaian. Okay, jangan ketat-ketat. Okay, memang tak boleh pakai ketat. And ada juga kadang ada yang tanya, Puan, betul ke tak boleh pakai nursing bra yang ada wired tu, yang bahagian ada besi kat bahagian bawah tu? Okay, sebenarnya pemakaian nursing bra dengan wired ataupun yang ada wired di bahagian bawah tu tak digalakkan juga. Tapi terpulang, jika ibu-ibu rasa selesa dan tiada masalah, sila teruskan. Tapi kita tak galakkan, kenapa? Sebab bila ada wire ataupun wired di bahagian bawah ni, kadang-kadang wire tu bergerak. Dan kadang-kadang dia juga boleh bagi tekanan di bahagian bawah payudara yang menyebabkan berlaku juga block duct ataupun plug duct tadi. So ibu akan start rasa sakit sebab aliran susu tak lancar, susu tersumbat, and then start akan rasa ada bengkak, ada ketulan dan sebagainya. So kita nak elakkan ibu-ibu untuk menghadapi masalah ni, so kita tak galakkan. Tapi kalau ibu-ibu rasa ibu okey, tak ada masalah menggunakan wired bra, tak mengganggu penyusuan, tak ada masalah. Okay, tapi kalau ibu-ibu rasa disebabkan penggunaan wired bra menyebabkan ibu-ibu rasa sakit, mengganggu, boleh menyebabkan block duct, plug duct dan sebagainya, silalah tukar ke jenis nursing bra yang lain. Okay Zati? Okay, faham. So macam Syafa cakap, kalau kita pakai yang jenis berdawai, Zati nak add sikit lah. Kalau macam kan Syafa cakap, kalau pakai yang jenis berdawai ni dia akan boleh bergerak kan sebagainya, betul tak? Betul, jadi, betul. Pentingnya Puan kalau betul nak pakai nursing bra yang ada dawai, maybe Puan boleh pastikan the first is pastikan bra tu muat dengan kita. Ya, sebab ada size yang orang betul. kena pakai betul, kena cari bra yang ada saiz yang saiz sandal lah, saiz bra sendiri. Tak boleh yang nak kecil, nak nampak macam betul. Nak jadikan dia nak nampak solid mantap, size. Solid naik macam tu, tak boleh. So sebab even kalau rasa sebab ada certain orang dia akan rasa macam okay, kalau pakai ketat dia akan lagi support. Sebenarnya tak. Itu hanya akan buat block lah macam daripada segi aliran darah, and kalau ibu sendiri menyusu block aliran susu. So macam okay, betul Zati. Okay, Zilal Saari. Syafa perlu tak bawa nursing pillow ke ward? Okay, Dr. Zilal tu pun tengah tunggu hari tu nak bersalin sebenarnya. Okay, Dr. Zilal, nursing pillow ya. Kalau Dr. Zilal rasa perlu, silakan bawa. Tapi bagi Syafa rasa tak perlulah sebab nursing pillow tu pun besar kan.
nak bawa. So mungkin boleh ampu kalau rasa perlukan support, mungkin boleh ampu dengan bantal lah, bantal D-Ward. Mungkin boleh minta bantal ekstra ataupun kalau nak bawa pun maybe boleh bawa bantal kecil tu je yang boleh setakat kita nak ampu je nak letak baby kan. Sebab nursing pillow tu sebenarnya saiz dia agak besar. So kalau kita nak bawa tu pun macam susah. Bentuk Yang dia jenis daripada bentuk U tu. Yang bentuk U kita guna untuk support baby masa menyusu tu kan. So kalau rasa tak menyusahkan, Dr. Zila boleh bawa. Tapi kalau saya tak suggest untuk bawa lah sebab macam menyusahkan nak angkut barang banyak-banyak dan sebagainya. Bawa yang perlu, kalau rasa nak bawa untuk support pun maybe boleh bawa bantal kecil. Bantal kecil lah yang comel je untuk ni sebab kita pun tak adalah nak angkut barang banyak-banyak kan dalam ward dengan kita nak bersalinnya, dengan nak masuk labor roomnya. So tapi ikut atas pilihan masing-masing. Kalau Dr. Zila rasa perlu sangat bantal tu untuk support masa penyusuan, silakan. Tapi kalau rasa ada option lain macam Syafa cakap boleh bawa bantal kecil untuk tolong just letak and support baby pun boleh, ataupun kalau rasa tak nak bawa bantal, maybe later perlukan, maybe boleh minta pada nurse di ward untuk bantal ekstra lah, ataupun just ampu guna kain ke, guna towel pun boleh sebenarnya. Ikutlah atas orang kata keselesaan masing-masing. Tapi sebenarnya Dr. Zila tu pun dah expert menyusukan. Rasanya tak ada masalah kot. Anyway, all the best Dr. Zila. Dah menunggu hari juga tu sebenarnya nak bersalin baby COVID-19. Semoga dipermudahkan urusan semua ibu-ibu yang bakal melahirkan nanti. Okay, so kalau siapa-siapa ada lagi soalan boleh tanya. Cuma sekarang ni dah tak ada. dah tak ada orang tanya soalan dah. Okay, so Syafa ada kata-kata terakhir untuk ibu-ibu kat luar sana ke dah tadi dah bagi all out? Rasanya tadi dah cakap dah semua, rasa banyak kita dah live 1.5 jam dah rupanya dalam sedar tak sedar. Sebab sebenarnya soalan-soalan yang Zati kemukakan tadi pun orang kata dah kita banyak bincangkan dengan detail lah berkaitan dengan tajuk kita ni bersalin dan berpantang sewaktu COVID-19. Dan juga berkaitan penyusuan susu ibu kan. So saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada Shapee Malaysia sebab sudi jemput Syafa untuk go live berkaitan dengan topik ni lah, orang kata kena pula dengan tajuknya kan sebab Syafa pun baru lepas bersalin, masih dalam fasa berpantang. And kata-kata akhir mungkin macam yang Syafa dah cakap dari awal tadi, nak sarankan supaya kita semua, bukan hanya kepada ibu yang hamil, ibu berpantang dan sebagainya, kepada semua yang dengar go live kita hari ini untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga sewaktu wabak COVID-19 ni supaya pastikan orang kata practice hygiene, okay, kebersihan, make sure cuci tangan. Kalau kat rumah tu cuci sekerap-kerapnya. Bila kat luar make sure ada hand sanitizer untuk cuci tangan. Make sure pakai mask jika perlu. And then jangan keluar tanpa sebab lah. Maksudnya please stay at home. Tolonglah kesian kepada semua frontliners kita yang bertugas di luar sana. Kita ada doktor, kita ada nurses, kita ada polis, tentera dan semualah frontliners di luar sana yang orang kata bekerja kuat siang dan malam demi untuk memastikan wabak COVID-19 ni orang kata tak merebak dapat ataupun cepat dapat dibendung dan terhapus dengan cepat. Yes, betul, flatten the curve. Jangan ambil ringan, jangan rasa macam tak apalah, jangan ambil mudah sebab COVID-19 ni melibatkan nyawa. Okay, kita tak nak nyawa orang yang kita sayang, orang yang terdekat dengan kita, even kita sendiri menjadi mangsa kepada wabak COVID-19 ni. Tolong jangan pentingkan diri sendiri. Sila dengar nasihat daripada pihak berkuasa dan all the best dan semoga dipermudahkan urusan kepada semua ibu-ibu hamil yang bakal melahirkan anak sewaktu wabak COVID-19 ni. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga wabak ini dapat dibendung dan terhapus secepatnya
supaya kita semua dapat menjalankan rutin harian seperti biasa dan sedia kala. Sebab semua orang runsing kan musim PKP ni, ini tak boleh, itu tak boleh. Semua orang jadi paranoid, semua orang jadi takut. So kita nak elakkan semua benda-benda yang negatif ni, jadi tolong dengar nasihat pihak berkuasa, kesianlah kepada semua frontliners kita, dan saya juga nak ambil kesempatan ni Zati, nak ucapkan terima kasih kepada semua frontliners kita, and I'm sure di kalangan yang menonton live kita hari ni pun ada di kalangan mereka adalah frontliners kita. Terima kasih tak terhingga, jasa kalian hanya Allah yang boleh balas. Okay Zati. Okay. So Zati pun daripada pihak Syafi sendiri kita nak ucapkan terima kasih jugalah untuk Syafa sebab sudi join kita punya live untuk sebarkan maklumat yang macam ni, sebab yelah tak semua orang dapat ada peluang untuk tahulah pasal pengalaman apa yang dia perlu buat, sebab ramai je mamis yang mengandung, betul tak sekarang, cuma kalau kita paranoid sangat pun tak boleh. Jadi that's why melalui live ni kita harap orang ramai dapat ambil lah iktibar and maybe dapat belajar daripada pengalaman Syafa sendiri macam tu. So kita sarankan semua orang supaya ikutlah apa yang Syafa cakap. Nak cakap lebih pun Syafa dah cakap dah tadi. Semua Syafa dah cakap. Jadi kalau tak nanti Zati macam ulang balik apa Syafa cakap. Okay, so macam tu lah. Daripada pihak Syafi, terima kasih Syafa, and thank you frontliners and all yang bekerjasama, maksudnya satu Malaysia lah, siapa yang duduk rumah, yang sedarlah tentang wabak ni. Terima kasih sebab sebab tengok live kita dengan Syafa. So maybe in future kita boleh buat lagi live untuk sebarkan lagi banyak awareness lah berkenaan isu yang macam ni. Betul. Okay. So terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.